Bertemu kembali di Minggu Baharu rentasan berita edisi 970. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. RUU 355 propaganda PAS yang timbul tenggelam. Akta anti lompat parti tidak mencukupi untuk menyekat katak politik. Kenapa UMNO ingin menjadi timbalan speaker? Mampukah Makcik Kia menunaikan haji? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan sedang menyediakan draft rang undang-undang RUU Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah pindaan 2021 atau RUU 355 bagi meningkatkan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah, kata Perdana Menteri UMNO Barisan Nasional Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sepanjang tahun 2020 dan 2021, kerajaan melalui Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil, Jawatan Kuasa Teknikal yang ditubuhkan oleh Majlis Raja-Raja di bawah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI telah mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi membincangkan RUU 355 dengan melihat dari pelbagai aspek, khususnya aspek perlembagaan, undang-undang dan hukum syarak agar RUU 355 tersebut lebih komprehensif dan seterusnya dapat memperkasa bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah, katanya dalam jawapan bertulis yang dimuat naik di laman sesawang Parlimen Malaysia. Perdana Menteri menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad yang meminta beliau menyatakan perancangan strategik bagi memperkasakan Mahkamah Syariah menerusi pindaan Akta 355 bagi tahun ini. Menurut Ismail Sabri, kerajaan sentiasa mengambil langkah untuk memperkasa dan menaikkan kedudukan Mahkamah Syariah agar setanding dengan Mahkamah Sivil. Aspek pemerkasaan Mahkamah Syariah meliputi pelbagai aspek yang penting seperti meningkatkan tahap kompetensi hakim syar'i, pendakwa syar'i dan pegawai penguatkuasa agama, penambahbaikan aspek tadbir urus dan prasarana Mahkamah Syariah, penggubalan dan pindaan undang-undang syariah sedia ada dan penyeragaman dan penyelarasan undang-undang syariah. Antara langkah yang telah diambil untuk memperkasa dan menaik taraf Mahkamah Syariah supaya sesuai dengan perkembangan semasa ialah dengan menubuhkan suatu jawatan kuasa bagi mengkaji dan menggubal rang undang-undang Mahkamah Syariah wilayah-wilayah persekutuan 2022 RUU Mahkamah, katanya. Nampaknya RUU 355 sekali lagi menjadi alat politik yang timbul tak kala pilihan raya umum semakin hampir. Ia mula muncul sebelum pilihan raya umum ke-14 dengan himpunan mega anjuran PAS di Padang Merbuk, Kuala Lumpur pada 18 Februari 2017. Sebelum itu, cadangan meminda Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah 1965 pindaan 1984 Akta 355 diusulkan Presiden PAS yang juga Ahli Parlimen Marang, Datuk Seri Abdul Hadi Awang di Dewan Rakyat pada 26 Mei 2016 untuk mencadangkan suatu rang undang-undang persendirian bernama Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah pindaan 2016 seperti berikut. Pindaan Seksyen 2 Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah 1965 Akta 355 dipinda dalam proviso kepada Seksyen 2 dengan menggantikan perkataan penjara selama tempoh melebihi 3 tahun atau denda melebihi RM5,000 atau sebatan melebihi 6 kali dengan perkataan penjara selama tempoh melebihi 30 tahun atau denda melebihi RM100,000 atau sebatan 100 kali sebagaimana ditadbir selaras dengan tata cara jenayah syariah.
Bagaimanapun, ia ditangguhkan ke sidang Dewan Rakyat berikutnya pada 24 November 2016 dengan pindaan cadangan hukuman denda RM100,000, penjara 30 tahun dan sebat 100 kali. Sekali lagi, usul itu ditangguhkan dan dicadangkan semula pada 6 Mei 2017 dengan diperjelaskan oleh Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan. Malangnya, sekali lagi, ia tidak dibahaskan kerana Dewan Rakyat menangguhkan usul itu untuk dibahaskan ke persidangan berikutnya. Semasa Kerajaan Perikatan Nasional yang turut disertai PAS memerintah, isu RUU 355 timbul sekali ini. Pada 22 Julai 2020, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ketika itu, Ahmad Marzuq Syari berkata, RUU 355 memerlukan pertimbangan dan penelitian menyeluruh agar tidak bercanggah dengan peruntukan dalam perlembagaan persekutuan. Sehingga ke hari ini, setelah pertama kali diperkenalkan di Parlimen pada tahun 2016, RUU 355 yang dikatakan merintis jalan ke arah pelaksanaan undang-undang hudud itu masih lagi dalam bentuk draft. Anda percaya PAS dan UMNO serius untuk melaksanakan hudud? Sementara itu, Badan Penyelidik Ilham Center dilaporkan baru selesai menjalankan kajian pandangan dan sentimen komuniti Melayu Muslim terhadap agenda reformasi institusi di Malaysia. Antara dapatan agak menarik adalah majoriti orang Melayu Muslim iaitu sebanyak 78.3% melahirkan rasa kecewa apabila RUU 355 belum juga dibentangkan. Dapatan juga menunjukkan majoriti orang Melayu Muslim iaitu sebanyak 76.4% mendakwa Mahkamah Syariah masih gagal diperkasakan, kata Ketua Penyelidik Ilham Center Dr. Muhammad Yusri Ibrahim. Menurut beliau, kajian ini dilaksanakan terhadap komuniti Melayu Islam di Semenanjung Malaysia yang berusia 21 tahun dan ke atas. Persampalan dijalankan secara rawak berserata mewakili semua ciri demografi populasi. PAS kelihatan amat garang ketika masih menjadi pembangkang dengan retorik untuk melaksanakan undang-undang hudud. Setelah menjadi kerajaan, ia mula mencipta pelbagai alasan termasuk aspek percanggahan dengan perlembagaan persekutuan dan sebagainya, sedangkan umum mengetahui Perlembagaan Persekutuan adalah perlembagaan yang sama ketika PAS memperkenalkan usul RUU 355 di Parlimen pada tahun 2016. Untuk rekod selama 22 bulan Pakatan Harapan, memerintah negara ini 2 akta baharu, 1 pindaan akta lama berhubung pemerkasaan Islam siap. Pada 10 April 2019, Dewan Rakyat meluluskan RUU Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan Pindaan 2018. Pindaan melibatkan kepentingan Mahat Tahfiz di Malaysia. Pada 31 Julai 2019 pula, Akta Profession Guaman Syar'i 2020 siap dibentangkan di Parlimen dan diluluskan. RUU Wakaf 2020 juga siap digubal dan sudah dimasukkan ke dalam agenda sidang Parlimen yang sepatutnya bermula 9 Mac 2020. Namun kerajaan Tebuk Atap yang kononnya memperjuangkan Melayu Islam melakukan kudeta pada 24 Februari tahun yang sama. Sehingga ke hari ini, RUU berkenaan tenggelam dan entah bila akan kembali timbul. Berhentilah menunggang agama. Undang-undang anti lompat parti walaupun baik untuk tujuan reformasi institusi dan pemulihan demokrasi, namun tidak konklusif untuk mengekang pengkhianatan mandat rakyat selagi perlembagaan persekutuan tidak dipindah, kata Peguam Muhammad Faiz Fazil. Menurut beliau, walaupun Akta Anti Lompat Parti diluluskan, Ahli Parlimen masih boleh menjatuhkan kerajaan atau menukar Perdana Menteri tanpa perlu melompat parti kerana pilihan adalah ditentukan Ahli Parlimen sendiri dan bukannya parti. Katanya apa yang diperlukan ialah tekad politik wakil rakyat yang dipilih untuk menghormati mandat rakyat dan demokrasi. Bagaimanapun, beliau berkata ramai ahli politik mencadangkan diwujudkan Akta Anti Lompat Parti bagi mengekang perbuatan melompat parti. Cadangan ini, kata Faiz, bagi memelihara kesucian demokrasi supaya peristiwa hitam langkah Sheraton tidak lagi berulang. Perbuatan melompat parti ini yang telah menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan adalah satu pengkhianatan kepada mandat rakyat dan mencabul kesucian demokrasi di mana parti yang kalah jadi kerajaan, parti yang menang jadi pembangkang, tegasnya. Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional itu berkata, mekanisme yang cuba dicari kerajaan ataupun Pakatan Harapan peruntukan perkara 43 yang perlu dipindah bagi menghalang penukaran Perdana Menteri atau kerajaan di tengah tempoh Parlimen. Faiz melihat keadaan politik Malaysia menjadi haru biru ibarat keluarga 69 kerana kuasa rakyat yang diberikan hak memilih kerajaan pilihan mereka dinafikan. Menerusi permainan licik dan kotor ahli politik
politik yang khianat, iaitu Bersatu, UMNO dan PAS. Konsep demokrasi bahawa government of the people, by the people and for the people telah dibakul sampahkan. Ini adalah kerajaan hari ini bukan dipilih rakyat, tetapi dipilih oleh 114 ahli parlimen yang tidak mempunyai mandat rakyat, ujarnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu berpendapat Akta Anti Lompat Parti tidak mampu menghalang perbuatan lompat parti. Ini kerana setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih parti mana yang disukainya yang dijamin perkara 10/1/C Perlembagaan Persekutuan seperti mana diputuskan Mahkamah Agong dalam kes Nordin bin Saleh lawan Dewan Undangan Negeri Kelantan. Beliau berpendapat mekanisme terbaik menghurai permasalahan wakil rakyat yang melompat parti ini masih belum dibincangkan secara lumat. Yang menjadi isu dan aduan adalah tindakan melompat parti sehingga jatuhnya sesebuah kerajaan atau bertukarnya Perdana Menteri. Perkara ini yang perlu dikekang supaya demokrasi dihormati pada setiap masa dan seterusnya keluhuran perlembagaan dijunjung bagi mengekalkan kestabilan politik dalam negara, katanya. Menurut beliau, terdapat situasi parti politik membuat keputusan bertentangan dengan agenda asal atau aspirasi rakyat, maka wakil rakyat berhak melompat parti. Katanya kes ini pernah berlaku ketika PAS membuat keputusan keluar dari Pakatan Rakyat dan wakil rakyat parti itu keluar parti lalu membentuk parti baharu. Maka dalam keadaan ini apabila adil kerusi tersebut dikosongkan secara automatik atau petition recall election pilihan lebih baik. Soalnya, justru kata Faiz, apa yang turut wajar dilakukan ialah meminda perkara 43 agar tiada Perdana Menteri yang boleh ditukar kecuali dalam keadaan mati, tidak berupaya kesihatan iaitu fizikal atau mental, atau Perdana Menteri meletak jawatan. Calon Perdana Menteri pula mestilah dari parti yang sama. Sudah tentu keluarnya PAS dari Pakatan Rakyat berbeza dengan langkah Sheraton yang menyaksikan segerombolan ahli Parti Keadilan yang diketuai Timbalan Presiden parti itu, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, melompat menyertai kumpulan Bersatu. Ketika itu Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin telah membawa partinya keluar dari Pakatan Harapan dan menyebabkan jatuhnya sebuah kerajaan yang dipilih rakyat secara demokrasi. Sementara itu Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mendakwa wakil rakyat yang lompat parti itu sebenarnya mengejar kuasa, wang ringgit dan takut dengan pertuduhan yang boleh mengheret mereka menjadi kluster mahkamah. Contohnya, Ahli Parlimen Kuala Langat Datuk Dr. Xavier Jayakumar yang meninggalkan keadilan setelah timbul kontroversi membabitkan rakannya, Timbalan Pengerusi Keadilan Perak M.A. Tinagaran yang ditangkap atas dakwaan rasuah oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Namun selepas Xavier melompat, siasatan terhadap beliau menjadi sunyi dan sepi. Jika situasi ini dibiarkan berterusan, maka kerajaan akan dipenuhi dengan ahli politik 3K, iaitu korup, kleptokrat dan kakistokrat. Dalam keadaan sedemikian, adakah pelabur asing akan berduyun-duyun datang dan negara akan maju serta aman damai? Mengapa UMNO menamakan Datuk Seri Ahmad Maslan sebagai timbalan yang dipertua Dewan Rakyat? Sepintas lalu kita hanya nampak ianya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Datuk Seri Azalina Osman Said yang juga ahli Parlimen UMNO. Justru ahli Parlimen UMNO ganti dengan ahli Parlimen UMNO. Logik bukan? Lebih-lebih lagi Ahmad Maslan bukan sekadar ahli Parlimen UMNO tetapi beliau juga Setiausaha Agung parti berkenaan. Namun pencalonan beliau dihalang oleh Bersatu, rakan kongsi UMNO dalam merebut kuasa untuk memerintah negara ini. Tetapi musuhnya dalam politik. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan berkata, pandangan parti itu dalam isu integriti dan urusan mahkamah sentiasa konsisten dan sedia diketahui umum. Kita boleh bersetuju dengan cadangan calon dari parti lain tetapi runding dahulu nama calon itu kerana Parti Bersatu ada prinsip tegas yang tidak akan kita kompromi. Demikian katanya dalam satu hantaran di Facebook ketika mengulas pencalonan Ahmad Maslan oleh UMNO sebagai timbalan yang dipertua Dewan Rakyat. Sewajarnya perkara-perkara besar dalam kerajaan yang berbentuk gabungan pelbagai parti seperti yang kita ada hari ini haruslah mengambil kira pandangan semua ahli keluarga dalam kerajaan, tegasnya. Bersatu berkuasa menerusi tebuk atap dengan membelakangkan mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Dengan sembrono Presidennya Tan Sri Mahyadin Mat Yassin menggunakan kaedah scheme of things yang tidak pernah dinafikan oleh beliau untuk memperkuatkan kedudukannya. Beliau juga melantik 3 duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri yang langsung tidak diketahui
apa fungsinya sehingga ke hari ini. Semasa pentadbirannya selama hampir 18 bulan, kes jangkitan COVID-19 mencanak naik, puluhan ribu meninggal dunia dan ekonomi pula meredup. Namun, ahli kabinet XXXL beliau kebanyakannya hilang dari radar. Bersatu menternak ramai kata-kata politik yang mengkhianati pengundi yang memilih mereka semasa pilihan raya umum pada 9 Mei 2018 yang lalu. Benar, Ahmad Maslan tidak wajar memegang apa-apa jawatan kerajaan kerana beliau tergolong dalam kumpulan yang digelar sebagai kluster mahkamah. Beliau dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan di bawah Seksyen 32 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2011 pada 21 Januari tahun lalu. Tetapi layakkah Bersatu bercakap tentang integriti? Pada masa yang sama, Pakatan Harapan telah terlebih dahulu membantah pelantikan Ahmad Maslan selagi nama beliau masih belum dibersihkan daripada tuduhan terbabit. Pakatan Harapan mencalonkan ahli Parlimen Teluk Intan, Nga Korbeng yang juga bekas timbalan yang dipertua Dewan Rakyat semasa pentadbirannya untuk jawatan yang sama. Akibatnya, kerajaan menangguhkan pelantikan yang dipertua Dewan Rakyat kedua demi mewujudkan jawatan yang dipertua Dewan Rakyat ketiga. Kenyataan pengerusi Kelab Penyokong Kerajaan atau BBC Malaysia, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman mengenai ura-ura kerajaan itu lagi tidak masuk akal. Tajuddin dilaporkan berkata ramai ahli Parlimen UMNO lain yang menolak jawatan berkenaan apabila ditawarkan. Memandangkan ramai ahli Parlimen UMNO lain menolak, jadi akhirnya Ahmad Maslan dipilih. Namun beliau ditolak pemimpin Bersatu kerana lantang mengkritik dan menghentam Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. Meskipun Bersatu dan UMNO kembali bersama dalam kerajaan baharu ini, tidak dinafikan sentimen kemarahan pemimpin mereka terhadap segelintir pemimpin UMNO yang jatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional masih ada. Kita berharap solusi ditawarkan UMNO diterima Perikatan Nasional kerana UMNO menyedari kerajaan baharu ini masih dianggap lemah dengan sokongan parti-parti dalam Perikatan Nasional. Amat diperlukan untuk mengekalkan kestabilan kerajaan, katanya, seperti dipetik Sinar Harian. Kelakar, memang kelakar. Bersatu berteriak kononnya memperjuangkan integriti. UMNO mahu melantik calon yang dipertikai integritinya oleh Bersatu. Sedangkan yang dipertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Harun sendiri, sudah lama ditolak oleh Pakatan Harapan. Mengapa tidak UMNO bersetuju sahaja dengan Pakatan Harapan supaya memecat Azhar dan melantik yang dipertua Dewan Rakyat yang benar-benar berintegriti dan tidak dilihat memihak kepada Bersatu? Mengapa sibuk cari calon untuk jadi timbalan kalau boleh cari orang yang berwibawa untuk menduduki kerusi speaker? Inilah akibatnya apabila terlebih berpolitik. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari menegaskan bahawa peraturan kos subsidi yang akan ditanggung kerajaan kekal seperti sebelum ini. Pada masa yang sama, beliau berkata kos mengerjakan haji dijangka meningkat sebanyak 30,000 pada tahun ini. Kos ibadah haji yang sebenar juga belum diputuskan kerajaan. Apalagi kerajaan Arab Saudi telah menaikkan cukai nilai tambahan atau VAT sehingga 15%. Ia berikutan penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP susulan pandemik COVID-19 apabila bilangan jemaah terpaksa dihadkan, ujarnya seperti dipetik media. Pada tahun 2019 dan 2020, kos haji adalah RM22,900, manakala bayaran yang perlu ditanggung jemaah haji negara adalah sebanyak RM9,980. Baki sebanyak RM12,920, iaitu kira-kira 56.42% ditanggung tabung haji. Jika peraturan kos subsidi yang digunakan adalah sama, ini bermakna bayaran yang ditanggung oleh jemaah haji meningkat kepada kira-kira RM13,074. Persoalannya, wajarkah peningkatan kos mengerjakan haji ditanggung oleh pendeposit yang rata-rata berharap kepada lembaga tabung haji untuk menunaikan ibadah rukun Islam kelima itu? Apa sebenarnya matlamat asas penubuhan tabung haji? Lembaga tabung haji adalah sebuah badan berkanun di bawah bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri dan diselia oleh Menteri Tugas-Tugas Khas mengenai Hal Ehwal Agama Islam Idris Ahmad. Pada era UMNO, Barisan Nasional, pengurusan tabung haji dikemudi oleh Ahli Parlimen Baling, Datuk Seri Abdul Aziz Rahim selama hampir 4 tahun. Ketika mengambil alih Putrajaya, Kerajaan Pakatan Harapan mendapati tabung haji berhadapan dengan krisis keuangan yang teruk dan operasi penyelamatan besar-besaran dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. Akibatnya Pakatan Harapan ditohmah
Kononnya tabung haji dikuasai bukan Islam. Namun Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mak Yassin mengesahkan tabung haji tidak dikuasai oleh orang bukan Islam ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof pada sidang Parlimen Julai 2020. Mahyadin memberitahu kedudukan aset lembaga tabung haji pada 30 Jun 2020 lalu seperti diumumkan dalam laporan prestasi tabung haji setengah tahun pertama tahun 2020 adalah berjumlah 78 bilion ringgit dengan lebihan aset berbanding liability sebanyak 1.9 bilion ringgit. Jelas beliau selaras dengan pelaksanaan Pelan Pemulihan dan Perstrukturan Tabung Haji, aset-aset yang kurang berdaya saing telah dipindahkan kepada sebuah syarikat tujuan khas atau SPV iaitu Urus Harta Jamaah Sedia Berhad UJSB yang dimiliki penuh oleh kerajaan di bawah Menteri Keuangan diperbadankan MKD. Bagaimanapun, mesyuarat Jemaah Menteri Perikatan Nasional pada 14 Julai 2021 lalu telah bersetuju dengan penyenaraian Lembaga Tabung Haji sebagai sebuah institusi keuangan Islam yang ditetapkan di bawah Seksyen 223 Akta Perkhidmatan Keuangan Islam 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia BNM. Sekarang, apa pula tujuan penyenaraian Lembaga Tabung Haji sebagai sebuah institusi keuangan Islam? Mungkin baik bagi sebuah institusi keuangan Islam dikawal selia oleh BNM dari segi pengurusan keuangannya, khususnya untuk menjana pendapatan. Tetapi, adakah ini bermakna kini Lembaga Tabung Haji harus bertindak seperti institusi keuangan lain di bawah penyeliaan Bank Negara bagi mendapatkan deposit untuk tujuan pelaburan semata-mata? Maknanya, ia mengenepikan tujuan asal penubuhan tabung haji itu sendiri, iaitu memberi peluang kepada rakyat marhain seperti Makcik Kiah menunaikan rukun Islam kelima itu. Janganlah belum apa-apa, kos yang perlu ditanggung oleh jemaah haji sudah meningkat dengan mendadak. Dulu PAS sumpah seranah mujahid dengan pelbagai fitnah. Sekarang, dua agamawan PAS bertanggungjawab dalam hal ehwal Islam di negara ini. Bagaimana kalian hendak uruskan Lembaga Tabung Haji agar tidak jadi institusi keuangan yang dimonopoli oleh pelabur kaya raya sahaja? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah An-Nur berkaitan balasan bagi orang yang suka membuat fitnah. Maksudnya, sesungguhnya orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara sedang kamu tidak mengetahui yang demikian. Marilah kita sama-sama menghayati firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ingatlah wahai rakyat Malaysia, ingat rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.